Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Sabrina binti Wan Zainuddin, nombor matrik 054777. Saya akan membentangkan tentang syarahan saya yang berkaitan video tamhid yang keempat. Tamhid yang keempat ini membincangkan tentang metodologi pendalilan. Metodologi pendalilan Imam Ghazali telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa metodologi pendalilan yang telah dibincang dalam kitab yang dikarang iaitu kitab Mahakun Nazar, dan Imam Ghazali juga menjelaskan secara terperinci metodologi pendalilan ini dalam kitab yang lain juga yang dinamakan Ma'iyari Ilmi. Imam Ghazali telah meringkaskan perbincangan atau kaedah metodologi ini kepada 3 metodologi. Metodologi pendalilan ni ada banyak, lepas tu dia suka difahami dan sukar untuk dibincang. Jadi Imam Ghazali meringkaskan kepada 3 sahaja metodologi bertujuan untuk memberi penerangan atau pendedahan yang lebih mudah supaya dapat mengelakkan penjelasan yang panjang dan sukar untuk difahami. Metodologi yang pertama dinamakan sebagai As-Sabru wa Taqsim, iktibar dan pembahagiannya. As-Sabru wa Taqsim adalah satu kaedah akal yang digunakan oleh manusia yang ingin mencari bukti yang sahih. Imam Ghazali telah menghadkan sesuatu perkara itu berada dalam 2 bahagian dengan mencari bahan bukti dan mengenal pasti maklumat tersebut. Kemudian kita membatalkan salah satu daripadanya. Maka perkara yang kedua itu juga disabitkan, iaitu ada kaitan. Contohnya Imam Ghazali mencari bukti, lepas tu dia tentukan bukti tu berada dalam kumpulan yang mana. Sebab dia mempunyai 2 bahagian. Dikatakan bahawa alam ini sama ada qadim atau baru. Maka mustahil alam ini qadim. Maka perkara tersebut telah melazimi dari keduanya, iaitu baru, dan perkara ini juga dikatakan matlub, iaitu natijah, yang mana merupakan ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu dalam perbincangan matlub natijah ini adalah ilmu yang terhasil daripada 2 ilmu. Contohnya, yang pertama, alam ini sama ada qadim atau baru, yang mana dihukumkan sebagai ilmu. Yang kedua, mustahil alam ini qadim, yang juga dihukumkan sebagai ilmu yang kedua. Yang ketiga, natijah dari keduanya adalah alam ini baru, iaitu matlub, yang mana alam ini sama ada qadim, mustahil alam ini qadim. Jadi qadim yang pertama dan qadim yang kedua itu adalah dia melazimi daripada ilmu yang keduanya. Jadi dia melazimi keduanya, jadi yang dikatakan natijah itu adalah baru. Jadi alam ini adalah baru. Jika natijah tersebut terhasil daripada perbincangan yang ada musuh, iaitu orang yang ikat pandangan kita, dipanggil dakwah. Sekiranya natijah yang kita perolehi tidak ada orang yang ingkar, maka natijah tersebut dikatakan faidah, tidak ada matlub. Hari ini kerana natijah yang ini matlub terhasil daripada 2 asas ilmu. Apabila tiada orang ingkar dan akur pandangan kita, iaitu 2 pandangan asas ilmu yang tadi, yang pertama, yang kedua tersebut, wajib diaku dan percaya dengan natijah dia sendiri. Sebab kita buat 2 ilmu tu, kalau tak ada orang ingkar, jadi natijah tu dipanggil faedah. Begitu. Matlub yang ni natijah tidak terhasil melainkan daripada 2 asas ilmu yang disusun, yang mana diistilahkan sebagai muqaddimah. Matlub yakni natijah juga tidak boleh berlaku secara berasingan, dan ianya mestilah berasaskan 2 ilmu tersebut, dan kedua-dua ilmu tersebut berkaitan antara satu sama lain. Contoh kita kalau nak buat natijah tu, mukaddimah yang pertama dan mukaddimah yang kedua tu kena berkaitan. Tidak boleh dia tidak ada kaitan. Contoh, alam ini sama ada qadim atau baru.
Itu mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, alam ini mustahil alam ini qadim. Jadi da- uh, uh, per perkaitan antara mukadimah yang pertama dan mukadimah yang kedua adalah qadim. Jadi sudah dikatakan bahawa mustahil alam ini qadim. Jadi yang pertama tadi dia kata alam ini sama ada qadim atau baru. Jadi yang kedua mustahil alam ini qadim. Jadi natijah dia alam ini adalah baru. Sebab natijah akan terhasil apabila dua mukadimah itu ada kaitan. Hal ini kerana mukadimah tidak boleh menghasilkan natijah kecuali kedua-dua ilmu asal tersebut berkaitan antara satu sama lain secara khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Contoh, alam ini sama ada qadim atau baru, mukadimah sugra. Mukadimah yang pertama, mustahil alam ini qadim, mukadimah kubra. Mukadimah yang kedua, maka wajib alam ini baru. Natijah. Jadi mukadimah sugra dan mukadimah kubra itu ada perkaitan yang mana yang pertama, mukadimah yang pertama dikatakan alam ini sama ada qadim atau baru. Jadi mukadimah yang kedua mustahil alam ini qadim. Jadi perkaitan antara mukadimah pertama dan mukadimah kedua adalah alam ini mustahil alam ini qadim. Jadi yang pertama tadi kata alam ini sama ada qadim atau baru. Jadi natijah dia adalah maka wajib alam ini baru. Jadi terdapat hubung kait antara dua mukadimah iaitu perkataan qadim yang berulang. Jadi apabila membatalkan salah satu daripadanya, maka akan menghasilkan natijah yang disabitkan yang kedua iaitu baru. Jadi antara dua mukadimah sughra dan mukadimah kubra terdapat perkataan qadim yang berulang. Jadi kita telah membatalkan salah satu daripadanya. Mukadimah yang pertama mengatakan bahawa alam ini sama ada qadim atau baru. Mukadimah kubra iaitu mukadimah yang kedua mustahil alam ini qadim, dan di situ kita telah membatalkan salah satu daripadanya. Maksudnya kita kata alam ini mustahil alam ini qadim. Jadi maka yang menghasilkan natijah itu yang disabitkan yang kedua, iaitu baru. Maksudnya kalau sebab kita dah membatalkan salah satu daripadanya iaitu qadim, maka yang kedua itu adalah baru. Jadi perkataan baru tu akan disabitkan kepada menjadi natijah. Maka wajib alam ini baru, yakin. Yang alam ini sama ada qadim atau baru. Mustahil alam ini qadim, kita telah membatalkan salah satu daripadanya, maka wajib alam ini baru. Jadi kita menghasilkan natijah yang disabitkan perkataan yang kedua iaitu baru. Asasnya ialah mukadimah sughra atau mukadimah pertama dan mukadimah kubra atau mukadimah kedua hendaklah mempunyai kaitan antara satu sama lain yang dikatakan juga sebagai haddul awsat dalam setiap mukadimah. Haddul awsat ni adalah satu perkataan yang tetap ada dalam setiap mukadimah dan perkataan tersebut telah menjadi perkaitan antara dua mukadimah. Contoh kita dapat tengok di sini, mukadimah sughra, alam ini sama ada qadim atau baru. Mukadimah kubra, mustahil alam ini qadim. Jadi di sini nampak perkataan yang menjadi perkaitan antara dua mukadimah adalah perkataan qadim. Jadi yang pertama, alam ini sama ada qadim atau baru. Yang kedua, mustahil alam ini qadim. Jadi qadim tu adalah satu perkataan yang tetap ada dalam setiap mukadimah dan perkataan tersebut menjadi perkaitan antara dua mukadimah. Perkataan ini kita telah membatalkan bahawa mustahil alam ini qadim. Jadi kita mensabitkan yang kedua mengatakan bahawa maka kita kata wajib alam ini baru. Jadi hadul awsat di situ adalah qadim, perkataan yang menjadi perkaitan antara dua mukadimah iaitu mukadimah sughra dan mukadimah kubra. Metodologi yang kedua adalah apabila orang yang mengingkari yakin dengan kebenaran kedua-dua mukadimah, maka wajib dia yakin dengan natijah yang dihasilkan. Maksudnya apabila dia yakin dengan dua asas ilmu iaitu dua mukadimah yang kita keluarkan, dua dakwaan yang kita keluarkan, maksudnya dia mesti yakin dengan natijah yang dihasilkan daripada dua mukadimah tersebut. Contoh, semua perkara tidak sunyi dan bersifat baru. Mukadimah pertama iaitu mukadimah sughra,
semua perkara tidak sunyi dan bersifat baru. Yang kedua, alam ini tidak sunyi dari ciri-ciri baru, mukaddimah kubra atau dikenali sebagai mukaddimah kedua. Maksudnya, um, apabila mereka orang yang mengingkari ini yakin dengan mukadimah pertama dan mukadimah yang kedua, maka natijah yang dihasilkan dia kena yakin juga bahawa maka wajib kita kata alam ini baru. Nampak tak perkaitan? Semua perkara tidak sunyi dan bersifat baru. Okey. Dan yang kedua, alam ini tidak sunyi dari ciri-ciri baru. Bahawa dia kata alam ini tidak sunyi dari ciri-ciri baru. Yang pertama kata semua perkara tidak sunyi dan bersifat baru. Jadi alam ni maksudnya alam atau yang kedua dia kata alam ini tidak sunyi. Jadi dia perkaitan bahawa tidak sunyi dan dari ciri-ciri baru. Jadi maka kita wajib kita kata alam ini baru. Jadi orang-orang yang yakin bahawa semua, jadi orang yang mengingkari ni dia yakin semua perkara ni tidak sunyi dan bersifat baru. Lepas tu yang kedua dia pun yakin lagi alam ini tidak sunyi dari ciri-ciri baru. Okey, dia betul dia kata alam ini tidak sunyi dari ciri-ciri baru. Dia yakin yang mukadimah yang kita keluarkan yang pertama yang kedua tu dia yakin. Okey, maka natijah yang dihasilkan daripada dua mukadimah ni dia juga kena yakin, maka wajib kita kata alam ini baru. Dia kena yakin sebab dia dah yakin dari dua mukadimah yang kita keluarkan. Jadi natijah yang dihasilkan dia maka wajib dia yakin. Macam tu. Sebab mukadimah yang pertama dan mukadimah yang kedua dia terdapat perkaitan iaitu alam semua perkara tidak sunyi, alam ini tidak sunyi. Perkataan ini tu tidak sunyi itu telah menjadi ahadul awsat di antara dua mukadimah dan dia mempunyai perkaitan. Jadi natijah dia akan menghasilkan natijah itu akan dihasilkan daripada perkaitan itu. Jadi wajib kita kata alam ini baru. Metodologi yang ketiga, apabila mendakwa pandangan orang yang ingkar itu mustahil, maka setiap perkara yang membawa kepada mustahil, maka kedudukannya adalah mustahil. Jadi apabila kita nak kata bahawa dakwaan orang yang ingkar ni, dakwaan mereka itu mustahil, jadi semua perkara yang berkaitan dengan mustahil, yang membawa kepada mustahil, jadi hukum dia mustahil. Jadi kedudukan yang kita nak buat ni, dia akan jadi mustahil. Metod atau kaedah hendak mendakwa bahawa pandangan orang yang ingkar tersebut mustahil, hendaklah asas yang dibentuk itu terdiri daripada salah satu daripada 6 perkara ini. Jadi kalau kita nak dakwa bahawa dakwaan mereka itu dakwaan mereka yang ingkar ni adalah mustahil, kita hendaklah dua asas ilmu ataupun dua mukaddimah yang kita akan bina, yang kita akan bentuk hendaklah terdiri daripada 6 perkara ni. Salah satu daripada 6 perkara iaitu al-istisyad, al-aqliyah, al-tawatir, al-qiyas, al-sam'iyat, al-mu'taqadahu qismu. Maksudnya apabila kita nak tolak dakwaan orang yang ingkar ni dan mengatakan dakwaan mereka itu mustahil, kita kena bentuk dua mukadimah kita ni, asas mukadimah kita ni berdasarkan salah satu daripada 6 perkara ni. Maka apabila dijadikan asas ilmu dua mukadimah itu yang sughra dan kubra menggunakan 6 perkara tersebut, menggunakan salah satu daripada 6 perkara tersebut iaitu istisyad, al-aqliyah, al-tawatir, al-qiyas, al-sam'iyat, al-mu'taqadatul qismu, maka natijahnya wajib diterima. Dan apabila kita nak menolak dakwaan mereka menggunakan salah satu daripada 6 perkara ini, jadi natijah yang dihasilkan daripada dua mukadimah tersebut, natijahnya wajib diterima oleh orang yang ingkar. Jadi apabila kita menolak dakwaan mereka itu mustahil, jadi natijah yang diterima apabila daripada mukadimah yang mempunyai 6 perkara ni, natijah yang dihasil wajib diterima oleh orang-orang ingkar itu, yang kita tolak pada doa mereka itu kata mustahil. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.